Hai guys, selamat kembali. So, macam mana dengan hari pertama puasa korang waktu PKP dekat rumah ni? Pada korang yang baru terjumpa channel ni adalah channel otomotif kereta. Tapi sempena bulan Ramadan ni, bulan rahmat, saya nak ambil kesempatan kat sini untuk sharekan juga beberapa hikmah ataupun tips berkenaan dengan perkara-perkara yang mengajak kita kepada kebaikan lah. Dan topik kita hari ni adalah kenapa orang Islam kena berpuasa. Dan bagi sahabat-sahabat yang non-Muslim, korang boleh tonton video ni, tak ada masalah. Sebab saya sendiri ramai kawan-kawan yang non-Muslim yang selalu bertanyakan tentang puasa, solat, sedekah dan semuanya. So mungkin hari ni korang dapat belajar sesuatu yang baru tentang berpuasa ni. Sebab apa yang saya bakal kongsikan tentang berpuasa ni bukanlah daripada segi perspektif agama. Sebab saya bukanlah pakar untuk membicarakan tentang agama ni. Kalau korang nak tahu lebih mendalam tentang berpuasa ni daripada segi perspektif agama, korang boleh pergi channel-channel yang berkaitan. Tapi saya akan ceritakan serba sedikit tentang berpuasa ni daripada segi perspektif logik. Sebab agama Islam tu sendiri adalah agama yang logik, agama yang sejajar dengan knowledge dan sains. So, tanpa membuang masa, saya akan terangkan 3 sebab kenapa orang Islam disuruh berpuasa. Sebab yang pertama kenapa orang Islam berpuasa adalah nombor 1, ujian. Test, is a test. Puasa adalah satu ujian kepada kita untuk kita berlaku jujur pada diri kita dan juga kepada Sang Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau korang nak minum secara sembunyi-sembunyi, nak makan secara sembunyi-sembunyi, siapa yang tahu kan? Sebagai satu contoh, air ataupun makanan memang ada dekat depan mata kita, tapi kita simply tak minum dia walaupun kita rasa tengah haus sangat-sangat, walaupun tak ada siapa-siapa dekat sekeliling kita yang nampak kita. Kalau kita minum sekalipun, simply kita tak akan minum air tersebut sebab Allah tak bagi kita minum. Kita just simply ikut. Ini adalah sesuatu untuk mendidik kita dalam mendisiplinkan diri kita. Alah, ada je orang Islam berpuasa, semayang, tapi mencuri juga. Tapi korang fikir betul-betul, adakah orang yang curi, adakah orang yang membunuh orang tu, adakah dia nak berpuasa? Cuba fikir betul-betul. Nombor 2, kenapa orang Islam berpuasa adalah baik daripada segi kesihatan. Korang bayangkan dalam masa 1 tahun ada 12 bulan. 12 bulan tu kita boleh makan bermacam-macam benda. Benda-benda yang toksin, benda-benda yang tak baik, berminyak, kolesterol dan sebagainya. Dan inilah 1 bulan untuk kita refreshkan balik, untuk kita bersihkan balik segala toksin-toksin, minyak, kolesterol yang kita dah makan sepanjang tahun ni. Dan kalau korang bayangkan, kalau tak adanya bulan Ramadan ni, mesti kita takkan reset balik segala benda-benda yang kita dah makan. So, ini adalah satu lagi sebab kenapa orang Islam disuruh berpuasa. Dan daripada segi medical, daripada segi sains, memang terbukti dengan berpuasa dapat memperbaiki kesihatan kita. Dan sebenarnya bukan agama Islam saja yang menggalakkan puasa, banyak lagi agama-agama lain yang digalakkan berpuasa sebenarnya. Dan tak ada siapa yang boleh argue berpuasa ni sebenarnya tak baik untuk kesihatan. Tak ada siapa yang boleh argue. Kita tak pernah dengar pun ada orang yang mati disebabkan dia berpuasa di bulan Ramadan. Kita tak pernah dengar. Tapi kalau kita fikirkan balik, berapa ramai manusia dekat dalam dunia ni yang mati disebabkan tak makan, berbanding dengan berapa ramai manusia yang mati dalam dunia ni disebabkan terlebih makan ataupun tersalah makan macam-macam benda. Sebenarnya yang banyak membuatkan kita mati ni disebabkan makan ke tak makan. So, poin yang ketiga, kenapa kita disuruh berpuasa adalah untuk kita rasakan sendiri macam mana kesusahan orang-orang yang susah rasa lapar selama-lama ni. Kita mungkin berpuasa hanya 30 hari dalam masa setahun. Dan bila kita berpuasa, kita tahu, okey, waktu pukul 7.30 petang pasti kita akan dapat makan, pasti kita akan dapat minum punya. The food is there. Kita tahu kita akan makan. Tapi bayangkan macam mana pula kalau orang-orang yang dekat negara-negara susah, yang memang tak ada makanan, yang dia berlapar. Mungkin untuk orang-orang yang kaya macam setengah orang, dia orang boleh kata, oh, untuk basmi kemiskinan ni bagi je lah, bantu je lah dia dengan makanan. Tapi ianya takkan sama. Kalau orang-orang kaya ni boleh bantu orang miskin, kenapa masih ramai lagi orang miskin dekat dalam dunia ni? Dan satu-satunya cara macam mana kita nak rasa kesakitan, macam mana kita nak rasa kesusahan orang-orang yang susah tersebut adalah dengan kita rasa sendiri apa kesusahan, macam mana kesusahan yang dirasakan oleh orang-orang yang susah tersebut. So, dengan berpuasa ni kita dapat rasa macam mana rasa dan perasaan orang-orang yang sedang kelaparan, orang-orang yang memang dah tak ada makanan. Kalau kita tak berada dalam keadaan lapar dan haus, kita tak akan dapat rasa macam mana rasa keadaan lapar, macam mana rasa keadaan haus tersebut.
Dan kadang-kadang bila kita senang, kita kena step back, kita kena fikirkan kembali macam mana keadaan orang-orang, sahabat-sahabat, saudara kita yang sedang berada dalam keadaan susah. So boleh kata berpuasa ni sebenarnya mendidik kita daripada segi fizikal, dan dia membersihkan kita bukan sahaja daripada segi luaran, daripada segi kesihatan, tapi dia membersihkan kita juga daripada segi rohani, daripada segi kita punya sikap, daripada segi dalaman. Apa yang Allah tak bagi kita buat, kita simply tak buat sebab kita takut. Kita kena akur apakah perintah dia, dan dalam masa yang sama kita dapat mendisiplinkan diri kita. Dan bila time kita lapar, time itulah kita akan terfikirkan macam-macam, time itulah kita akan cerminkan diri kita sendiri, time itulah kita akan terfikirkan apa yang kita buat selama-lama ni. Banyak lagi kelebihan dan hikmah yang kita boleh dapat dengan berpuasa ni. So bagi sahabat-sahabat yang mungkin tahun-tahun sebelum ni tak berpuasa, mungkin tahun ni adalah tahun PKP, ada hikmahnya. Berpuasa kali ni kita berada dalam keadaan terkurung dekat dalam rumah, so kita nak makan, ada anak, so malulah kan. Anak pun mungkin dah besar-besar, takkan nak suruh wife masakkan. So mungkin inilah tahun pertama yang kita kena ambil kesempatan tahun ni untuk kita mula berpuasa. Mungkin 1, 2, 3 hari pertama ni korang akan rasa janggal, korang akan rasa terseksa, tapi come on, berpuasa ni bukanlah dekat mulut ataupun dekat perut. No, berpuasa ni sebenarnya adalah daripada segi mental. Kuat tak kuat? Kalau korang tak percaya, korang ambil lah manusia paling terkuat sekali kat dunia ni, mungkin Mark Henry ke, Arnold Schwarzenegger ke. Dia mungkin boleh mengangkat berat beratus kilogram, bertan-tan, tapi korang suruh dia berpuasa. Adakah dia kuat untuk berpuasa? No. Berpuasa ni bukan daripada segi fizikal semata-mata, tapi berpuasa ni sebenarnya more kepada kita punya mental dan keimanan diri kita. So pada sahabat-sahabat yang non-Muslim, sekiranya korang nak try puasa, dialu-alukan, ia akan mendatangkan kebaikan pada diri korang sendiri. Korang dapat rasakan sendiri macam mana rasa lapar, macam mana rasa dan perasaan orang-orang yang susah dekat luar sana, macam mana perasaan diorang yang memang betul-betul tak ada makanan. Hanya dengan berpuasa lah kita dapat rasakan macam mana rasa sebenar yang diorang rasakan. Dan bagi sahabat-sahabat non-Muslim, korang percayalah, sekiranya kalau korang berpuasa, air yang paling sedap dalam dunia ni adalah air ketika korang berbuka puasa. Tak kira lah walaupun air kosong sekalipun. Dan bagi korang yang baru terjumpa channel ni, sekiranya ada sesuatu hikmah ataupun knowledge yang korang dapat ambil daripada video ni, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Akhir kata, saya Nas Abdullah, salam Ramadan untuk korang semua dan selamat berpuasa. Bye.